Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Jihan binti Abdul Halim, nombor matrik 054513. Hari ini kumpulan kami akan bentangkan tentang tajuk hukum memisahkan barisan solat antara jemaah dengan kira-kira 1 meter di masjid ketika solat jemaah dan Jumaat pada musim wabak. Berkenaan dengan mukadimah, seperti kita tahu, satu virus telah muncul di sekitar Wuhan, China pada akhir Disember 2019 yang dinamakan virus corona. Itu disebarkan di seluruh dunia dan sekarang ia dinamakan virus COVID-19. Yang seterusnya mengenai konsep mencegah penyakit berjangkit di awal Islam. Yang pertamanya ialah seperti kita tahu yang COVID-19 ini merupakan satu penyakit berjangkit. Jadi ulama kontemporari ia mengaitkan penyakit ini seperti penyakit-penyakit yang telah berlaku di sejarah Islam dulu seperti penyakit kusta, penyakit sopak dan penyakit taun. Jadi dalam mendepani isu COVID ini, jadi Islam amat mengutamakan langkah berjaga-jaga dalam hal ini. Ia selari dengan satu kata-kata yang masyhur, itu mencegah lebih baik daripada merawat. Antaranya SOP lah, orang kata hendaklah kita ikuti ialah kita tidak pergi pada tempat yang adanya wabak penyakit tersebut, dan sekiranya ada di situ, kita tidak boleh keluar daripada tempat tersebut kerana ia selari dengan satu hadis Nabi, iaitu apabila kamu mendengar bahawa penyakit itu berada di tempat tersebut, hendaklah kamu tidak dekati tempat tersebut, dan sekiranya kamu berada di kawasan tersebut, hendaklah kamu tidak keluar dari kawasan tersebut supaya kita tidak terjangkit penyakit itu daripada orang lain. Yang keduanya ialah kita hendaklah menjauhi daripada pesakit yang menghadapi penyakit berjangkit. Seperti daripada hadis daripada Abu Hurairah yang mengatakan, larilah kamu daripada orang yang mempunyai penyakit yang berjangkit seperti kamu melari daripada singa. Jadi ia menunjukkan bahawa penyakit berjangkit itu sangat bahaya. Yang akhir sekali, kita hendaklah jauhi pesakit yang mempunyai penyakit itu daripada orang ramai. Kerana apabila dia tidak ikut apa yang orang kata SOP tersebut, jadi penyakit itu akan lama-lama akan tersebar. Jadi bila tersebar, ia susah untuk dikawal sebaiknya seperti kita kawal pada seorang yang kena penyakit tersebut. Yang seterusnya saya akan menerangkan hukmu taswiyatus sufuf asna salatil jamaah, iaitu hukum untuk kita merapatkan saf ketika solat jemaah. Okeylah, baiklah. Yang pertama, hukumnya hukmu taswiyatus sufuf wajibun, iaitu hukum merapatkan saf merupakan perkara yang wajib. Ini merupakan pandangan sebahagian ulama, di antaranya ialah pandangan Ibnu Hajar, juga pandangan sebahagian ulama hadis yang mengatakan merapatkan saf ini adalah perkara yang wajib. Pandangan yang mengatakan hukum merapatkan saf adalah wajib berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, iaitu luruskanlah saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada menunaikan salat. Iaitu di dalam hadis ini menjadi satu dalil bagi Ibnu Hazm, iaitu daripada perkataan iqamatis salah yang mengatakan wajib untuk kita merapatkan saf. Dalam hadis ini juga perkataan sawu menunjukkan perintah fi'il amar yang mana memerintahkan kita untuk merapatkan saf. Hadis yang kedua iaitu Nabi SAW bersabda, aqimu sufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'a zahri, yang bermaksud lurus dan rapatkanlah saf kamu kerana sesungguhnya aku dapat melihat kamu di belakangku. Di dalam hadis ini perkataan tarasu yang bermaksud hendaklah kamu saling merapatkan tanpa ada sebarang celah. Hadis ini menunjukkan kepada kewajiban untuk kita merapatkan saf ketika salat.
Hadis yang seterusnya yang menunjukkan kepada kewajipan merapatkan saf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Al-Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Yang bermaksud hendaklah kamu meluruskan saf kamu dan sekiranya tidak Allah akan memalingkan wajah kamu. Okey, di dalam hadis ini menunjukkan kepada menjarakkan saf ketika salat merupakan satu perkara yang haram dan berdosa, akan tetapi salatnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Seterusnya daripada pandangan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan juga pandangan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahawa merapatkan saf ketika solat jemaah ini merupakan perkara yang wajib. Apabila melakukan solat jemaah dan tidak merapatkan saf, merupakan mereka yang meninggalkannya adalah berdosa. Tetapi di sini ada khilaf dan ada persoalan, adakah tidak merapatkan saf ketika melakukan salat jemaah ini akan membatalkan salat mereka kerana meninggalkan perkara yang wajib? Di sini ada dua pandangan, iaitu yang pandangan pertama adalah salatnya terbatal kerana meninggalkan perkara yang wajib, iaitu merapatkan saf. Manakala pandangan kedua mengatakan salatnya tidak batal kerana meninggalkan merapatkan saf, tetapi mereka berdosa besar kerana merapatkan saf ini merupakan sesuatu perkara yang wajib dalam menunaikan salat, tetapi ketika kita meninggalkannya, dia tidaklah membatalkan salat kita. Contoh yang lain adalah seperti azan, iaitu apabila kita meninggalkan azan, ia tidak membatalkan salat kita. Dan ini merupakan dalil-dalil dan hujah-hujah yang menunjukkan bahawa merapatkan saf ketika solat jemaah itu merupakan perkara yang wajib. Seterusnya, pendapat kedua mengenai hukum merapatkan saf ketika solat berjemaah adalah sunat muakkad. Pendapat kedua ini merupakan pandangan daripada jumhur ulama yang mana mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah." Yang bermaksud, luruskanlah saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut mereka, perkataan tamam dalam hadis ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan merapatkan saf itu adalah tidak wajib, akan tetapi merujuk kepada hukum mustahab, yakni harus dan tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat sah salat. Juga berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, "Dan hendaklah kamu meluruskan saf di dalam solat kerana sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk sebahagian dari kecantikan solat." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama ini juga berpendapat bahawa kata perintah yang terdapat dalam hadis-hadis yang menyuruh untuk meluruskan dan merapatkan saf adalah merujuk kepada hukum mustahab, bukan merujuk kepada hukum wajib. Selain itu, antara yang mengatakan bahawa perbuatan merapatkan saf ini hukumnya adalah mustahab ialah para fuqaha asy-Syafi'iyah, antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mana mereka telah bersepakat bahawa mustahabnya saf yang pertama, begitu juga mustahabnya solat di bahagian kanan imam, serta mustahabnya menutup ruang-ruang kosong di dalam saf, yakni merapatkan saf. Demikian juga Imam Ibn Hajar Al-Haytami telah menyebut dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim yang mana disunatkan untuk merapatkan saf serta mustahab hukumnya untuk menyuruh agar dirapatkan saf. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini pula ada menjelaskan dalam kitabnya Mughniyul Muhtaj bahawa sekiranya seseorang itu tidak merapatkan saf ketika solat, solat yang dilakukannya adalah sah kerana perbuatan ini bukan termasuk dalam suatu syarat. Jadi, para ulama daripada kumpulan yang kedua ini berpendapat bahawa hukum tidak merapatkan saf ataupun menjarakkan saf ketika solat berjemaah adalah makruh dan pelakunya tidak berdosa. Namun dalam masa yang sama, mereka telah terlepas ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan pergi kepada pandangan-pandangan tokoh ulama. Ulama yang pertama yang membahaskan mengenai hukum ini adalah Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Syatirin yang merupakan anggota Jawatan Kansel Kibar Al-Ulama Arab Saudi. Beliau Dr. Sa'ad Al-Syatiri ini mengulas berkenaan dengan tindakan pihak pengurusan Al-Haramain dalam mengambil langkah pencegahan dengan cara menjerakkan antara jemaah ni ketika solat jemaah
Dan beliau berkata, mengambil langkah-langkah pencegahan demi untuk menyelamatkan nyawa serta memberhentikan penularan wabak ini merupakan termasuk dalam sebahagian daripada ibadah yang mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Tokoh yang seterusnya ialah Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Al-Hasan. Beliau berkata sekiranya ditakuti perbuatan merapatkan saf tu akan mendatangkan mudarat, maka wajib untuk meninggalkannya kerana perkara tu adalah perkara yang sunat yang membawa kepada mudarat sekiranya dilakukan. Jadi ayat ni maksud bolehlah boleh kalau mendekatkan saf tu, merapatkan saf tu boleh menyebabkan penularan wabak yang berjangkit. Bahkan sekiranya bahkan sekiranya wajib untuk rapatkan saf sekalipun namun boleh mendatangkan mudarat, maka nescaya kewajipan tersebut akan gugur disebabkan mudarat yang dijangka akan berlaku sekiranya dirapatkan saf tu. Yang seterusnya adalah Al-Fadil Al-Syekh Prof. Dr. Sultan Al-Hashimi yang merupakan Profesor Fiqh dan juga Usul Fiqh di Fakulti Syariah Universiti Qatar yang merangkap anggota Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Beliau berkata sesungguhnya menyamakan saf ni adalah digalakkan tapi bukan diwajibkan. Maka kat situ maka benda merapatkan saf ni bukan daripada rukun solat dan bukan juga daripada perkara-perkara yang diwajibkan. Jadi hukum yang terpakai ni adalah dalam keadaan yang tanpa uzur. Maksudnya boleh merapatkan saf tu kalau dalam keadaan yang tak ada uzur. Adapun apabila wujudnya keuzuran dan arahan daripada pihak yang berautoriti kesihatan untuk melakukan penjarakan antara mereka yang bersolat secara berjemaah kerana bimbang penularan wabak penyakit itu, maka tak mengapa atas alasan yang disyaratkan tertutupnya ruang dalam solat berjemaah. Seterusnya pula adalah tokoh Al-Fadil Al-Syekh Prof. Madya Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib yang merupakan daripada Fakulti Kesusasteraan Universiti Aden, Yaman. Beliau pernah ditanya tentang hukum ketika solat berjarak-jarak dalam satu masjid. Dia pernah menjawab yang maksud perkara ni pada asalnya hukum ni cuma makruh je dan solat tu masih lagi sah. Jadi tapi solat ketika berjarak-jarak ni hanya menghilangkan fadilat berjemaah sahaja. Yang terakhir adalah Fadilah Syekh Prof. Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, merupakan anggota Jawatan Kansel Kibar Ulama Arab Saudi dan juga anggota Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Beliau berkata perbuatan mengambil langkah-langkah pencegahan ni dituntut khususnya kali ketika perhimpunan di hari raya ataupun solat 5 waktu ataupun solat Jumaat, maka wajib ke atas mereka ni untuk menjarakkan diri sesama sendiri. Adapun selain pada tempat-tempat yang munasabah untuk menjarakkan diri, maka perkara yang disyariatkan oleh orang-orang yang bersolat hendaklah merapatkan saf tersebut tanpa membiarkan ruang-ruang kosong ni untuk syaitan. Yang kedua adalah fatwa badan-badan berautoriti dunia. Yang pertama, Darul Iftah Al-Misriyah. Badan fatwa ini menegaskan bahawa tidak ada halangan terhadap penjarakan fizikal yang berlaku antara mereka yang melaksanakan solat secara berjemaah dengan kadar 1 meter atau lebih dari setiap sudut. Ini bertujuan untuk mengelakkan wabak serta langkah pencegahan dari penularan penyakit berjangkit. Solat berjemaah dalam bentuk seperti ini adalah sah dan sama sekali tidak terkeluar dari objektif merapatkan saf. Dari sudut para jemaah masih selari kedudukannya dalam satu saf yang sama, yang mana mereka tidak mendahului antara satu sama lain di dalam saf. Yang seterusnya, fatwa yang kedua adalah Majlis Fatwa United Arab Emirates UAE. Tidak ada masalah untuk memakai pelitup muka semasa solat dan dalam suasana timbulnya rasa takut dari merebaknya wabak, maka dibolehkan bagi mereka yang mendirikan solat secara berjemaah untuk melakukan penjarakan di dalam saf dengan mengikut apa yang telah disarankan oleh badan kesihatan yang berautoriti.
Fatwa yang ketiga daripada Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah Al-Azhar. Ia mengatakan solat dengan cara penjarakan fizikal adalah sah tanpa makruh kerana hukum makruh tersebut terangkat berdasarkan mazhab jumhur disebabkan wujudnya keuzuran yang muktabar sebagai langkah berjaga-jaga daripada dijangkiti virus. Apabila terangkatnya hukum makruh, maka pahalanya adalah sempurna. Selain itu, tujuannya juga bukanlah untuk menyelisihi sunnah dalam tata cara saf berjemaah, tetapi ia satu situasi yang dikecualikan disebabkan satu keadaan yang mendatang dan akan kembali seperti biasa apabila keadaan tersebut hilang. Fatwa yang seterusnya daripada Al-Majlis Al-Islami di Al-Ifta Palestin. Mazhab 4 bersepakat bahawa menyempurnakan saf tanpa adanya jarak termasuk dalam perkara sunat tetapi tidak termasuk dalam syarat sah solat maupun rukun-rukunnya. Justeru mereka yang menunaikan solat secara berjarak di dalam saf adalah sah namun hukumnya makruh. Meskipun begitu, hukum makruh tersebut di sisi para fuqaha terangkat dengan adanya suatu keperluan. Yang terakhir adalah fatwa daripada Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Antara lain, mereka berpendapat bahawa tidak menjadi kesalahan pada menjarakkan antara jemaah solat dalam saf sesama mereka dengan kadar yang dijangka selamat untuk kesihatan. Meninggalkan perbuatan merapatkan saf ketika solat adalah makruh di sisi jumhur ulama dalam keadaan yang biasa. Akan tetapi wujudnya keperluan atau dalam keadaan terpaksa, maka hukum makruh ini gugur daripada mukallaf berdasarkan kaedah gugurnya hukum makruh apabila bertembung dengan keperluan. Baik, seterusnya kita masuk kepada bahagian tarjih. Isu menjarakkan saf dalam solat berjemaah dan juga solat Jumaat ketika wabak COVID-19 ini adalah dikategorikan di bawah fiqh al-mu'asir, iaitu fiqh yang membicarakan tentang isu-isu semasa ataupun nama lainnya adalah iaitu fiqh an-nawazil. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Yang bermaksud hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan yang mana setiap kewajipan syarak ke atas setiap hamba itu jika sekiranya seorang itu tidak mampu melaksanakannya, maka akan gugurlah kewajipan ke atasnya, dan sekiranya dia mampu melaksanakan sebahagian saja, bukan pada sebahagian lain, maka dia perlu untuk melaksanakan sebahagian yang dia mampu. Berdasarkan nas yang telah disebutkan sebelumnya, maka para ulama pun menetapkan beberapa kaedah. Dan kaedah yang boleh dikaitkan dalam isu ini antaranya ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan secara keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan kesemuanya. Kaedah lain yang boleh dikaitkan dalam isu ini iaitu al-ahkamu taduru ma'al ilal wujudan wa adaman, yang bermaksud sesuatu hukum itu adalah berlega bersama dengan ilahnya, sama ada ia wujud ataupun tidak. Daripada kaedah ini kita faham bahawa sekiranya ada ilah maka adalah hukum, dan sekiranya tiada ilah maka tiadalah hukum. Dan umumnya kita mengetahui bahawa wabak COVID-19 ini adalah bermula pada tahun 2019, dia baru lagi. Maka tiada nas qat'i dalam masalah ini yang menyebabkan ia boleh berlaku khilaf pandangan para fuqaha mengikut ijtihad masing-masing. Dan para ulama moden kontemporer menyatakan bahawa masalah menjarakkan saf dalam solat berjemaah ini adalah bermula dari hukum merapatkan saf dalam solat berjemaah, yang mana telah dihuraikan sebelumnya. Ada dua pandangan, iaitu yang pertama sebahagian ulama menyatakan bahawa ia wajib dan jika sebaliknya adalah haram. Dan yang kedua iaitu jumhur ulama menyatakan bahawa merapatkan saf dalam solat itu adalah sunat dan jika sebaliknya adalah makruh. Dan satu kaedah yang boleh dikaitkan dengan persoalan di atas iaitu al-karahatu tazulu 'inda al-hajah, yang bermaksud hukum makruh itu akan hilang apabila adanya keperluan. Maka dalam isu menjarakkan saf ketika dalam solat ini, walaupun ia termasuk dalam perkara yang makruh, tetapi di sini adanya satu keperluan iaitu untuk mengelak berlakunya penularan penyakit berjangkit, lebih lagi dalam keadaan darurat seperti yang berlaku di Malaysia dan juga seluruh dunia. Maka hukum makruh itu akan hilang.
Seterusnya dinyatakan bahawa hukum merapatkan saf dalam solat itu bukanlah syarat untuk solat berjemaah. Yang mana kita tahu syarat untuk solat berjemaah itu adalah berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Maka kalau kita buat dalam penjarakan pun dia masih dalam satu kawasan ataupun ruang seperti masjid ataupun surau. Dari segi pentadbiran pula, badan kuasa agama sewajarnya mengambil satu penegasan supaya maslahah agama Islam ini terus terjaga. Maka mereka pun telah menetapkan penjarakan saf ketika solat berjemaah, iaitu di bawah kaedah tasarruful imam ala ra'iyati malutun bil maslahah, yang bermaksud tindakan pemerintah ke atas rakyat itu perlulah mengikut kepada maslahah. Maka setelah mengambil kira pandangan pihak-pihak yang berkuasa, terutamanya KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka pun menetapkan adanya penjarakan saf ketika solat berjemaah di masjid ataupun surau dengan sekadar 1 meter untuk mengelak berlakunya penularan penyakit berjangkit. Bahagian yang terakhir iaitu langsah. Kita tahu bahawa wabak COVID-19 ini telah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, sama ada daripada segi ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan juga ibadat seharian. Maka umumnya keadaan ini adalah secara muakkad, iaitu secara bertempoh. Dan apabila keadaan dah kembali tenang, COVID dah menghilang dan dalam keadaan yang membaik, maka kita perlu kembali menunaikan solat dalam keadaan yang secara normal, iaitu merapatkan saf, kerana itulah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Hal ini kerana hukum menjarakkan saf dalam solat berjemaah adalah berasaskan ilah dan sebab. Jika sekiranya ilah dan sebab itu hilang, maka hukumnya pun akan hilang. Sebagai penutup, semoga wabak COVID-19 ini akan berakhir supaya kita boleh menunaikan solat seperti biasa.